Bagaimana amal boleh menjadi makbul, diterima oleh Allah dan jadi baik? Bagaimana amalan kita? Kita nak Allah Ta'ala kabulkan, Allah Ta'ala terima, jadi baik. Di antara faktor yang besar, dalam menjadikan amal seorang mukmin itu baik dan makbul, diterima oleh Allah Azza wa Jalla, ialah makanannya dari segi halal dan kesuciannya. Hadis ini merupakan dalil bahawa sesuatu amalan itu tidak akan diterima melainkan dengan melalui makanan yang halal. Benda yang haram merosakkan amalan dan menghalangi amalan itu diterima oleh Allah, kerana Nabi SAW bersabda selepas takrirnya, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Makan benda baik sebab Allah Ta'ala tidak terima kecuali yang baik. Dan sebenarnya Allah Ta'ala perintahkan orang mukmin supaya ambil yang baik sebagaimana Allah perintahkan Rasul-Rasul mengambil yang baik. Maka dibawa kepada kita dua ayat di sini, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai Rasul, makan yang baik, buatlah amal yang saleh. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada kamu. Maknanya ialah, ini arti dia, para rasul dan umat mereka adalah diperintahkan agar makan makanan yang baik-baik, iaitu yang halal, dan mengerjakan amal saleh. Maka sekiranya makanan yang dimakan itu adalah halal, maka amalan akan jadi saleh. Sebaliknya, sekiranya makanan yang dimakan adalah haram, maka bagaimana mungkin amalan itu akan diterima? Dia ada kait rapat. Makan halal, kabul amal, mustajab doa. Allahu Akbar. Telah dikeluarkan oleh At-Tabarani hadis ini dari Ibnu Abbas, diriwayatkan bahawa Nabi kita baca ayat ni, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, makanlah kamu daripada apa yang ada di atas muka bumi yang baik dan halal. Surah Al-Baqarah 168. Maka seorang sahabat nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas pun bangun seraya berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikan kami orang yang mustajab doa. Sa'ad bin Abi Waqqas minta supaya kita jadi orang mustajab doa. Maka timbullah hadis ini, ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajab ad-da'wah, ila akhiril hadis. Wahai Sa'ad, baikkanlah makanan kamu, maka kamu akan jadi orang yang mustajab doanya. Maka Nabi bersumpah, apabila menelan sebutir, bersumpah, sesungguhnya seorang hamba itu apabila menelan sebutir makanan haram ke dalam perutnya, maka Allah tidak akan menerima amalan darinya selama 40 hari. Dan adapun sesungguhnya sekiranya daging seorang hamba itu tumbuh disebabkan makan yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka itu adalah yang paling utama bagi dia. Allahu Akbar. Siapa dia makan yang haram, maka neraka lah lebih baik tempat dia duduk. Hadis ini rawahu, diriwayat oleh Abu Yahya Al-Qattat daripada Mujahid, daripada Ibnu Abbas. Sebelum pergi kepada Yahya Al-Qattat, ada lagi hal lain. Baik, hadis ini tanda sikit hadis yang hadis ya Sa'ad tadi, hadis Tabarani tadi. Kata Ibnu Rajab, penterjemah ni tak terjemah ni, sepatut dia terjemah semua. Kata Ibnu Rajab ni dalam syarah kepada hadis 40 juga, nama dia Jami' al-Ulum wal-Hikam, dia kata wa fi isnadihi nazar. Sanad hadis ni ada masalah, maknanya tidak sahih lah maksud dia. Wallahu alam. Tetapi
hadis yang ada di depan kita tu sahih. Hadis matan kita ni sudah jelas dikeluar oleh Imam Muslim, hadis Abu Hurairah ni. Cuma hadis tambahan kepada Sa'ad tu. Tapi bolehlah sebab dia duduk di bawah hadis yang sudah sahih di hadapan tu. Baik, kita berpindah pula kepada isu yang ketiga, intifa' al-qabul. Ternapinya qabul amalan. Kenapa amalan kita tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Lish? Kenapa? Di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapati penafian terhadap penerimaan dengan makna penafian kesahihan. Satu tanda. Yang pertama, kalau kata la yuqbal, maknanya tidak sempurna, tidak sah. Yang pertama dia panggil nafyus sihhah. Maknanya perbuatan itu tak sah. Satu, nafi kesahihan, makna sah tak sah amalan itu. Seperti hadis la yaqbalullahu salat ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Taala tidak terima solat seorang kamu kalau dia batal wuduk sehingga dia berwuduk. Mana hadis ini maksud qabul di sini ialah hasil daripada maksud yang dituntut daripada solat yang dikerjakan dengan taharah, mesti ada wuduk. Dan dimaksudkan dengannya ialah gugurnya fardu daripada tanggungan seorang itu, tanggungjawab seorang itu, iaitu gugurnya tanggungjawab menunaikan fardu salat sekiranya salat yang dikerjakan itu dengan adanya wuduk, adanya cukup syarat. Maka salat yang dikerja tanpa wuduk tidak diterima. Tuan-tuan tanda, hadis Nabi mengatakan la yaqbal dengan makna tidak sah, tidak sahih, makna tidak betul, tidak diterima. Satu. Kita pergi pula yang kedua, begitu juga penafian terhadap penerimaan dalam berbagai hadis yang membawa makna nafi pahala. Dia panggil nafyul ajri was thawab. Siapa dia buat benda ni, tak ada pahala bagi dia. Contohnya hadis, dengar ni, muslimat dengar baik-baik. La tuqbalu salatul mar'ati allati zawjuha 'alaiha sakhitun wala man atakahinan wala man syariba khamran arba'ina yawman. Tidak diterima solat yang dikerjakan selama 40 hari daripada seorang wanita yang dimurkai oleh suami dia. Mana-mana wanita buat kerenah kepada suami dia, dalam hadis kata Tuhan tak terima pahala solat. Solat dia gugurlah, fardu solat tu tak payah qada, tapi pahala solat tu hilang 40 hari. Solat 40 hari tidak diterima seorang yang berjumpa dengan tukang hujum, tukang tilik. Dijumpa saja, pergi tanya. Kalau percaya, kafir dengan Quran. Tak percaya, pergi tanya saja, 40 hari tak diterima. Dan juga solat orang yang minum arak. Maka di sini hadis ini menunjukkan bahawa nafi apa? Menafikan pahala. Solat tu gugurlah, fardu, tapi pahala dia tidak dapat. Baik, ini contoh-contoh. Yang ketiga, nafi kesempurnaan. Nafi kesempurnaan. Seperti man shalla fi thawbin qimatuhu 'ashratu darahima haram lam yuqbal lahu salah. Baik. Sesiapa yang bersolat dengan pakaian yang berharga 10 dirham daripada sumber yang haram, maka solat itu tidak akan diterima. Jadi kata di Tok Syekh kita ni, maksud di sini ialah penafian kesempurnaan, nafyul kamal. Sempurna amalan itu yang mewajibkan penerimaan ganjaran dan pahala walaupun ianya makbul sekira-kira telah gugur fardu daripada tanggungjawabnya. Jadi nafi di sini ada macam-macam nafi. Maka dalam hadis kita ni Nabi kata apa? La yaqbalullahu illa tayyibah. Allah Taala tak terima kecuali yang baik. Maknanya sama ada tak terima betul ataupun tak terima pahala dia,
ataupun tidak terima kesempurnaan. Itu Syekh Mastu nak taksilkan kepada kita makna penafian penerimaan. Baiklah, tamaklah kita.